Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini saya nak tunjukkan kepada anda benda ni. Ini adalah satu gimbal daripada Zhiyun. Ini adalah Zhiyun Smooth Q4. Saya rasa ini adalah antara salah satu gimbal yang paling best yang anda boleh gunakan untuk anda punya smartphone. Jadi dalam episod kali ini saya akan ceritakan sedikit kepada anda tentang gimbal ni dan saya akan tunjukkan juga kepada anda beberapa footage yang saya ambil menggunakan gimbal ni di salah satu kedai buku yang baru dibuka di Kuala Lumpur. Nah, jadi jom kita saksikan. Zhiyun Smooth Q4 ni dia ada lock pada setiap aksis. Jadi saya tunjuk dulu dekat anda cara nak unlock dia. Mula-mula saya mulakan dengan pen aksis ni dulu. Saya tarik benda ni ke belah kanan macam ni dan dia akan bebaskan pen aksis tu. Okey, kemudian saya akan bebaskan tilt aksis dia pula. Saya pulas benda ni ke belakang macam ni, maka tilt aksis dia pun bebas. Okey, dan last sekali dia ada yang roll axis tu. Roll axis tu dia ada tanda lock dia tu, anda boleh pulas ke belah unlock dia tu. Jadi tempat letak telefon tu dah bebas lah macam ni. Okey, kemudian dia ada phone clamp tu. Jadi phone clamp tu dia kepit ke dalam macam tu, anda kena tarik dengan kuku anda dan keluarkan dia macam ni. Jadi itulah dia tempat phone clamp. Jadi kalau anda tarik benda tu dia macam ada spring kat situ, anda bolehlah clamp telefon anda dekat tengah-tengah tu. Jadi sekarang setiap axis pada gimbal ni dah bebas. Dalam bahagian ni, saya akan tunjukkan dekat anda cara untuk nak pasang telefon anda dan seimbangkan gimbal ni. Jadi, saya gunakan satu iPhone 11 Pro Max. Jadi, mula-mula pastikan perkataan Zhiyun pada phone clamp tu adalah keadaan yang betul. Dia tak terbalik macam tu. Lepas tu, kamera telefon anda ada pada belah kiri. Dia ada tanda kat situ. Atas tu ada besi kan. Pastikan besi tu menghala ke atas. Jadi, kepitkan telefon anda pada phone clamp tu macam ni. Kalau anda biarkan keadaan macam ni, itu maksudnya telefon tu belum lagi seimbang pada kedudukan dia tu. Jadi kalau dia berat ke depan, anda tolak ke belakang. Kalau dia berat ke belakang, anda tolak ke depan. Jadi anda adjust lah benda tu sampailah dia seimbang elok-elok. Kalau telefon anda dah tak jatuh ke kiri ke kanan, maksudnya dia dah seimbang. Jadi anda boleh gerakkanlah pen axis tu untuk nak tengok sama dia betul-betul seimbang ataupun tidak. Jadi sekarang ni, barulah anda boleh turn on gimbal anda. Jadi cara untuk nak turn on dia tu senang sahaja. Dekat tepi tu dia ada butang yang kata power button tu. Anda tekan butang tu selama 2 saat untuk hidupkan gimbal tu. Apabila gimbal anda berjaya dihidupkan dan tidak ada sebarang masalah, maka dia akan pusingkan telefon anda dalam keadaan menegak macam ni. Ini dia panggil sebagai keadaan default state dia tu lah. Jadi sekarang ni anda bolehlah gunakan joystick tu untuk nak pusing mana-mana aksis. Nak pusing kiri ke kanan ke atas ke bawah kan. Lepas tu kelajuan joystick ni sebenarnya anda boleh set dalam application dia. Jadi sekarang ni saya tak set apa-apa lagi. Jadi ini adalah kelajuan asalnya ataupun dia punya default speed tu sendiri. Kalau anda nak pusingkan balik telefon anda pada keadaan asal, anda tekan trigger button ni 2 kali, maka gimbal tu akan pusingkan telefon anda ke kedudukan asal secara automatik. Jadi kalau anda pulas-pulas macam mana, anda tekan trigger tu 2 kali, dia akan pergi balik pada keadaan asal dia macam ni. Lepas tu kalau anda nak pusing telefon tu secara melintang, anda tekan trigger button tu 3 kali. Jadi dia akan pusingkan telefon anda secara melintang. Anda tekan lagi sekali 3 kali, dia akan pusing balik secara menegak. Itulah antara beberapa benda yang anda boleh gunakan trigger button tu untuk nak mengawal kedudukan telefon anda. Salah satu ciri yang menarik yang ada pada gimbal ni adalah dia punya extension mode. Extension mode tu benda apa? Anda boleh tarik kepala dia macam ni. Tu dia. Saya rasa ni adalah salah satu ciri yang paling bagus yang ada pada gimbal ni. Dan apa yang bestnya adalah dalam keadaan extension mode ni, gimbal ni berfungsi seperti biasa. Semua butang-butang dia berfungsi. Tak ada masalah apa. Cuma bezanya dia panjang sikit. Jadi benda ni sangat mudah. Anda tak payah dah nak sambung extension ke, nak letak kat selfie stick ke apa ke, tak payah. Semua dah ada siap-siap dalam gimbal ni. Jadi mudahlah kalau anda nak angkat benda ni bagi tinggi lagi kamera anda ke ataupun anda nak ambil selfie ke. Sangat-sangat senang dan berguna. Selain daripada extension mode, anda juga boleh bengkokkan dia punya tilt axis tu sehingga 90 darjah sebab dia ada angsel dekat situ. Jadi, anda boleh bengkokkan dia ke atas macam ni. Jadi, anda boleh gunakan kaedah ni untuk nak anglekan telefon anda tu pada kedudukan yang anda nak. Memang sangat-sangat berguna dan memudahkan anda lah nak ambil shot, ikut terpulang lah apa shot yang anda nak ambil itu. Sekiranya anda membeli package combo Smooth Q4 ni, anda akan diberikan sekali dengan magnetic field light. Jadi magnetic field light ni pada saya sangat berguna sebab anda boleh gunakan benda ni untuk nak memberikan cahaya lah kalau anda perlukan kan. Lepas tu disebabkan dia magnet, anda nak letak depan pun boleh, nak letak belakang pun boleh, terpulang pada anda.
Untuk nak on dia, anda tekan butang scroll wheel tu dalam 2 saat dan lampu tu akan menyala. Dan anda boleh tekan lagi butang scroll wheel tu untuk nak kawal keterangan lampu tu. Agak terang jugalah lampu ni kan. Jadi sekali anda tekan, dia makin terang, makin terang, makin terang. Lepas tu dia akan malap balik. Dan benda ni berterusan lah. Okey, kalau anda nak tutup benda tu, anda tekan butang scroll wheel tu 2 saat dan dia akan tutup balik lampu tu. Okey, dalam masa yang sama saya nak tunjukkan dekat anda, memandangkan ini adalah magnetic field light kan. Anda kena pastikan kedua-dua magnet tu kena bahawa lampu tu menyala. Kalau anda biarkan dia kena satu macam ni, maka dia tak akan menyala. Anda kena bagi kena dua-dua macam ni, barulah dia boleh menyala. Selain daripada tu, anda juga akan diberikan 4 magnetic field light filter. Dia ada 4 warna. Ada warna biru, warna kuning, warna oranye dan juga warna merah. Jadi filter ni mungkin berguna kalau anda nak tukar warna lampu tu lah. Sebab warna asal dia adalah putih. Jadi kalau anda nak pakai warna merah contohnya macam ni, maka anda bolehlah lekatkan filter color merah tu. Memandangkan dia adalah magnetik, maka senanglah untuk anda nak ubah-ubah warna yang anda nak. Zhiyun Smooth Q4 ni dia mempunyai 4 mod penggunaan. Jadi untuk nak tukar mod tu, anda cuma kena tekan butang mod tu sekali. Jadi setiap kali anda tekan butang mod tu, dia akan ubah mod lah. Dia akan ke belah kanan macam tu. Kalau anda nak patah balik kepada mod yang sebelumnya, anda tekan butang mod tu 2 kali dan dia akan patah balik ke belah kiri. Maksudnya dia akan ke belakang macam tu. Jadi itulah cara untuk nak tukar mod anda. Jadi saya pergi balik kepada dia punya mod yang pertama, iaitu dia punya Pan Follow Mode ataupun PF kat situ. Dalam pan follow mode ni, dia akan lock, tilt dan juga roll axis pada gimbal tu. Hanya pan axis tu sahaja yang bergerak. Jadi mod ni berguna kalau anda nak ambil shot mengelilingi subjek itu macam saya tengah buat sekarang ni. Jadi kalau saya nak pusing keliling pokok bunga tu, saya gunakan pan follow mode ni. Jadi bila saya bergerak gimbal ni atas bawah kiri kanan, dia tak akan mengganggu kedudukan telefon tu. Jadi kalau anda nak ubah kedudukan telefon tu, anda kena gunakan joystick tu lah untuk nak bagi dia naik atas, bawah ataupun kiri kanan. Mod seterusnya adalah lock mode. Jadi lock mode ni dia akan lock ketiga-tiga aksis gimbal tu. Jadi biasanya dalam mod ni dia sesuai untuk digunakan bila kita nak ambil shot yang menghampiri ataupun menjauhi satu subjek tu. Jadi dalam lock mode ni, telefon tu tidak akan bergerak walaupun saya gerakkan gimbal tu atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Dia cuma bergerak sikit-sikit macam tu saja. Dia akan cuba kekalkan kedudukan telefon tu menghala ke subjek ataupun apa yang kita setkan dia. Mod yang ketiga ni dipanggil follow mode. Jadi dalam follow mode ni hanya roll axis tu sahaja yang di lock. Roll axis tu adalah tempat pegang telefon tu. Jadi bahagian tilt dengan pen tu dia akan ikut pergerakan anda. Kalau anda pusing ke kiri, dia akan pusing ke kiri. Anda pusing ke kanan, dia akan pusing ke kanan. Anda dongakkan gimbal tu, dia akan dongakkan telefon tu. Anda tundukkan gimbal tu, dia akan tundukkan telefon tu. Jadi dia hanya akan elakkan telefon tu daripada terpusing ke kiri ke kanan macam tu sahaja. Jadi dia akan duduk kedudukan statik tapi anda boleh kawal pergerakan yang lain. Mod yang keempat dipanggil sebagai Point of View Mode ataupun dia tulis POV. Jadi dalam mod ni, ketiga-tiga aksis tu akan mengikut pergerakan anda. Jadi kalau anda gerak ke kiri ke kanan ke atas ke bawah ke, dia akan ikut semua pergerakan anda. Jadi kalau anda nak ambil shot dalam mod ni, anda kena berlatih sikit lah sebab setiap pergerakan tu akan mengubah kedudukan kamera telefon anda. Sebab tu dia panggil POV, dia akan ikut pergerakan anda. Mod yang terakhir dipanggil sebagai Vortex Mode. Jadi untuk nak masuk Vortex Mode ni, anda tekan butang mod tu sekali bila anda duduk dalam mod POV. Jadi dalam mod ni, anda boleh gunakan joystick tu untuk pusingkan kamera anda ke kiri dan ke kanan macam ni. Bila anda tolak joystick tu ke atas, dia akan pusingkan telefon anda ke belah kanan macam ni. Bila anda tarik joystick tu ke bawah, dia akan pusingkan telefon anda ke belah kiri tu macam ni. Tapi saya perasan satu benda tau. Kalau saya pusing dia sampai habis macam ni, dia akan nampak sebahagian daripada gimbal tu dalam kamera. Jadi untuk nak elakkan perkara ni, anda kena adjust sikitlah telefon anda ataupun anda jangan pusing sampai habis. Lepas tu, kalau anda nak pergi balik pada kedudukan asal, anda tekan trigger button tu 2 kali dan dia akan pergi balik pada kedudukan asal macam ni. Jadi itulah dia mod-mod yang ada pada gimbal ni. Dalam bahagian ni, saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk nak menggunakan feature tracking. Jadi, saya akan gunakan pokok ni sebagai objek yang saya nak track. Jadi, saya letakkan pokok tu dekat tengah-tengah frame macam tu. Kemudian, saya tekan butang trigger tu sekali. Bila anda tekan butang trigger tu sekali, dia akan track objek yang berada di depan kamera tu. Dalam kes ni, pokok tu lah. Okay, sebelum tu saya buang dulu tapak kaki bawah ni untuk memudahkan saya nak bergerakkan gimbal ni kan. Okey, apabila anda menggunakan objek tracking ni, bila anda record satu-satu video kan, dia akan cuba sedaya upaya untuk nak pastikan objek yang di-track tu berada di tengah-tengah frame macam tu. Jadi itu adalah kegunaan objek tracking tu. Lepas tu bila anda berhentikan recording tu, maka objek tracking tu pun akan dihentikan juga. Selain daripada tu, anda juga boleh tekan dekat tanda pangkah dekat atas skrin tu untuk nak cancelkan objek tracking tu macam ni.
Okey, apa yang anda boleh buat juga adalah anda boleh buat satu kotak secara manual dekat atas skrin tu untuk nak pilih bahagian mana ataupun objek apa yang anda nak track. Anda boleh ubahlah kotak tu kat mana yang anda nak berkali-kali. Anda boleh adjust dekat atas skrin. Macam ni pun lagi mudah untuk nak buat objek tracking. Anda boleh gunakan objek tracking ni untuk nak track macam-macam benda. Bukan hanya manusia. Anda boleh gunakan dia pada binatang, objek dan sebagainya. Ni saya tunjukkan dekat anda satu contoh kan. Okay, saya pasang balik dia punya tripod kat bawah tu. Saya akan tunjuk dekat anda contoh objek tracking dengan menggunakan tangan saya. Jadi saya select tangan saya sebagai objek. Jadi saya record benda ni untuk nak bagi anda tengok dia punya tracking tu sendiri kan. Jadi bila saya gerakkan tangan saya kiri, kanan, atas, bawah macam ni kan. Jadi gimbal tu akan ikut pergerakan tangan saya. Jadi bila saya hentikan recording, maka objek tracking itu pun akan dihentikan. Ni saya tunjukkan dekat anda footage masa saya gunakan tangan saya sebagai objek untuk di-track tadi. Okey jugalah feature objek tracking ni. Smooth juga dia punya tracking tu. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda aplikasi ZY Cami yang digunakan bersama dengan gimbal ni. Okey, jadi saya akan mulakan dengan menu belah kiri ni dulu. Jadi ada satu benda yang nampak macam kamera ditulis A tu kan. Itu sebenarnya adalah camera settings. Sekarang ni settings adalah automatic. Jadi anda boleh pilih secara manual kalau anda nak ubah dia punya ISO ataupun shutter speed. Lepas tu EV tu dia akan memberitahu dekat anda exposure value. Jadi anda boleh tengok dekat situ lah sama ada overexpose ataupun underexpose. Jadi kalau anda pilih automatic, dia akan pilih settings yang paling bersesuaian dengan keadaan semasa lah. Okay, kemudian dekat bawah tu pula, anda boleh pilih video settings. Jadi sekarang ni saya record dalam 1080p dengan frame rate dia adalah 24 frame per second. Jadi anda boleh ubah lah nak pilih 4K ke apa ke. Jadi anda boleh tengok lah berdasarkan keupayaan kamera anda. Jadi untuk contoh ni saya set baliklah resolution kepada 1080p dan frame rate kepada 30 frame per second. Okey, setting seterusnya ni adalah glamour effect. Jadi glamour effect ni kalau anda nak bagi nampak lawa apa kan. Okey, ni saya tunjuk contoh ke anda. Saya letak tangan saya depan kamera ni. Bila saya tekan auto dekat sini, tiba-tiba kulit saya ni nampak cerah sikit, nampak gebu sikit. Kalau saya cancel, nampak balik pada keadaan asal dia. Jadi setting ni bergunalah kalau anda nak nampak lawa dalam video kan. Okey, seterusnya ini adalah settings-settings lain lah. Contohnya settings untuk gimbal pada bahagian shooting kan. Sekarang ni kita boleh set lah sama ada flashlight ada ataupun tidak dan sebagainya. Lepas tu settings untuk gimbal tu sendiri, mana keadaan kita buat scene sama ada tengah berjalan ataupun tengah berlari. Semua anda boleh set dekat sini. Sama lah juga kelajuan untuk joystick. Semua ada dekat bahagian settings tu. Seterusnya saya pergi pada menu belah kanan. Jadi yang paling atas kali ini adalah explore di mana dia memberitahu dekat anda cara-cara untuk nak buat video berdasarkan template yang ada lah. Sekali saya tunjuk dekat anda lah. Okey, so yang kedua ni pula adalah kalau anda nak pusingkan kamera, sama ada nak gunakan kamera depan ataupun kamera belakang. Okey, lepas tu di bawah dia adalah butang record yang merah tu. Yang bawah butang record yang nampak macam tangan tu pula adalah gesture. Jadi anda boleh gunakan tangan anda untuk nak suruh dia record bila anda buat peace dan sebagainya lah. Okey, yang bawah sekali tu, itu adalah gallery. Apa yang kita record dalam ni akan keluar dekat gallery tu. Jadi itulah menu yang ada. Seterusnya saya akan tunjukkan camera mode yang ada. Jadi anda boleh select camera mode dekat tepi ni. Jadi pertama sekali dia ada hyperlapse. Lepas tu dia ada time lapse. Di bawah time lapse tu pula ada dolly zoom. Kemudian dia ada slow motion. Lepas tu ada panorama kalau anda nak ambil panorama semua kan. Lepas tu dia ada video mode. Dan kemudian ada photo mode. Lepas tu AI live ni adalah kalau anda nak buat live stream semua tu kan. Lepas tu yang last kali dia ada smart. Smart tu adalah yang template yang saya kata tadi tu lah. Seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk nak menggunakan butang record atas gimbal ni. Kalau saya tekan butang record ni sekarang pada dalam mode video, dia akan record video. Jadi untuk hentikan recording tu, saya tekan butang record tu sekali. Ataupun saya boleh hentikan recording tu dengan tekan kat atas skrin tu macam ni. Kalau saya tekan butang record tu 2 kali, dia akan ubah kepada mode foto pula. Jadi bila menekan butang record tu sebanyak 2 kali, dia akan ubah di antara mode video dengan foto. Tapi dia tak akan pergi kepada mode-mode lain macam panos semua tu, dia tak akan pergi. Memang hanya foto dan video saja. Kalau saya tekan butang record pada mode foto, dia akan ambil gambar. Ini saya tunjuk dekat anda lah. Kalau saya tekan record sekali, dia akan ambil gambar sekali. Itulah dia. Okey, sekarang saya akan tunjuk pula kepada anda cara untuk nak menggunakan scroll wheel dekat tepi tu. Okey, jadi scroll wheel ni anda boleh gunakan untuk nak zoom in ataupun zoom out. Kalau saya scroll ke bawah, dia zoom out. Saya scroll ke atas, dia zoom in macam ni. Okey, selain daripada menggunakan scroll wheel ni, anda juga boleh menggunakan screen tu untuk nak zoom in dan zoom out macam ni. Jadi itulah dia beberapa contoh penggunaan aplikasi ZY Cami bersama dengan gimbal Zhiyun Smooth Q4 ni.
Kalau tadi saya tunjukkan kepada anda secara umum cara untuk nak menggunakan aplikasi ZY Cammy itu, sekarang ni saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk nak menggunakan dia punya Smart Template. Jadi Smart Template ni macam saya kata tadi, dia akan memberikan dekat anda arahan untuk nak membolehkan anda buat satu katakanlah macam video pendek. Macam itulah yang video yang menarik berdasarkan template itu. Okay, saya pilihlah satu yang explore ni. Okay, bila saya tekan apply, dia akan bagi video tutorial kat atas tu yang mana kita kena ikut. Kemudian dia akan tunjukkan dekat bawah tu 4 bahagian yang kita akan kena rekod. Di mana setiap bahagian tu, dia punya durasi dia adalah dalam 2.9 saat gitu. Okay, saya buat bahagian pertama dulu. Jadi saya tak ikutlah arahan dia secara khusus sebab saya duduk kat atas meja macam ni kan. Jadi saya buatlah pergerakan-pergerakan apa-apa just nak tunjuk kepada anda sebagai contoh kan. Yang ni saya gerakkan tangan saya dulu. Lepas tu kalau sekarang video tutorial tu kata dia kena duduk kat luar cermin tingkap kan. Saya tak ada kereta sekarang ni. Jadi saya buatlah pergerakan lain pula. Saya gerak-gerak sikit jari saya macam ni kan. Untuk shot yang kedua. Jadi anda kena timekan shot anda tu mengikut 2.9 saat seperti yang mana dia tunjuk kat bawah tu lah. Kalau lebih sikit pun tak ada apa. Cuma dia akan potong lah yang selebihnya tu kan. Okay, seterusnya dia akan suruh buat macam kononnya kita dah ambil gambar macam ni. Lagi sekali saya akan buatlah pergerakan tangan ni. Saya tunjuklah piece ke apa ke dekat sini kan. Untuk nak bagikan contoh pada bahagian yang ketiga. Okay, selesai bahagian ketiga ni, kita tekan lagi sekali butang next dekat bawah tu untuk nak pergi kepada bahagian seterusnya. Anda sebenarnya boleh record balik lah kalau anda tak puas hati kan. Okay, jadi pada bahagian terakhir ni, kononnya dia suruh kita ambil gambar duk berjalan, pergi menuju ke, orang kata apa, menuju ke depan macam tu. Saya buatlah tangan saya bergerak ke depan macam tu sikit. Okey, jadi kalau kita nak tengok hasil daripada 4 video yang kita dah rekod tu, maka kita boleh tekan preview. Kalau tidak pun kita boleh tekan untuk nak share lah. Tapi saya tak nak share lagi lah benda ni kan. Jadi inilah dia hasil recording video yang dibuat tadi tu. Jadi anda juga boleh pilih untuk nak save video ni lah. Kalau anda suka kan. Kalau nak buat balik semua pun tak ada masalah juga. Ini saya save balik. Jadi dia generatekan lah video ni. Jadi sekarang saya tunjukkan dekat anda contoh video yang dihasilkan. Kalau tadi saya dah ceritakan kepada anda sedikit sebanyak tentang gimbal ni, maka sekarang mari saya tunjukkan kepada anda sedikit footage yang saya rekodkan menggunakan gimbal ni dan juga smartphone saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana footage yang saya rekodkan dalam kedai buku tu? Okey ataupun tidak?
Tapi sebelum tu saya kena minta maaf dengan anda lah, disebabkan saya ni bukan seorang pakar dalam menggunakan gimbal. Jadi kalau nampak footage tu macam tak berapa nak best sangat tu, itu adalah kelemahan daripada diri saya nah, bukan daripada masalah alat-alat yang digunakan ni. Okey, tapi satu benda yang saya boleh kongsikan dengan anda nah. Saya pergi melawat kedai buku tu pada hujung minggu hari Sabtu. Udahlah kedai buku tu baru buka, pergi pula hujung minggu. Memang ramai betul orang dekat sana. Nak masuk dalam kedai buku tu saya kena beratur dekat beberapa belas minit tau. Tapi kan, walaupun orang dalam kedai buku tu ramai, saya tidak mempunyai sebarang masalah untuk nak rekodkan footage dalam kedai buku tu menggunakan gimbal ni. Sebab benda ni dah lah kecil, compact, ringan tu senang pakai. Jadi tak ada isu tau. Saya tak mendatangkan masalah dekat orang dan orang juga tak mendatangkan sebarang gangguan dekat saya. Contohlah saya kongsi dekat anda kan. Kalau saya nak record kat tempat yang kata sempit sikit lah, di mana ada ramai orang kan, jadi saya akan tutup kaki dia macam ni, saya akan pegang rapat dengan badan saya tau. Jadi tak ada lah tercocok orang ke tersangkut kat biar orang ke, tak ada masalah apa. Lepas tu kalau saya nak buat macam kononnya aerial view lah, macam ala-ala drone sikit macam tu kan, jadi bila saya tengok tak ada orang tu, saya tarik macam ni. Oh, ini senang. Yang selfie stick dalam satu gimbal ni adalah salah satu feature yang saya rasa paling menarik lah untuk gimbal ni. Paling mudah, bila tak nak pakai, simpan. Tu dia. Tak payah nak cari extension semua. Memang mudah. Okey, saya rasa cukup lah dulu saya duk cakap macam-macam pasal gimbal ni kan. Jadi kalau anda tanya pendapat saya tentang gimbal ni nah, sekiranya anda sedang mencari satu gimbal yang senang digunakan, yang compact, ringan, lepas tu murah lah, saya rasa murah. Okey, kenapa saya cakap murah nah? Sebab bila saya tengok dekat Shopee dan Lazada, harga benda ni adalah dalam lebih kurang 300 hingga 600 macam tu. Jadi model yang saya tengah pegang sekarang ni yang ada dengan lampu-lampu semua tu, dia panggil itu sebagai combo package. Jadi yang tu dalam 600 lebih. Kalau anda beli yang gimbal ni saja dalam 300 lebih. Jadi pada saya harga dia amat berpatutan lah. Jadi sebab tu saya kata, kalau anda tengah nak cari satu gimbal yang ringan, sedang, mudah digunakan semua ni kan, Zhiyun Smooth Q4 ni adalah salah satu gimbal yang sesuai untuk anda. Daripada segi ciri-ciri yang ada pada gimbal ni, saya rasa dah lebih daripada memadai kalau kita nak pakai untuk nak pergi berjalan dan sebagainya. Senang. Dia punya features ni anda tak payah susah payah nak belajar, memang mudah untuk digunakan. Jadi itu antara salah satu kebaikan dia. Okey, saya rasa cukuplah dulu untuk episod kali ini. Saya dah cerita banyak dah pasal gimbal ni. Jadi saya berharap sekiranya anda tengah duk mencari gimbal, maka maklumat yang disampaikan dalam episod ni dapat membantu anda untuk memilih gimbal yang sesuai dengan anda. Nah, sambil-sambil itu saya ingin juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Pixel Kamera Sdn Bhd kerana sudi memberikan gimbal ni kepada saya. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.